أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa dan seterusnya kepada semua para jemaah mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat kita hadir ke rumahnya dan seterusnya dapat kita menunaikan solat fardu secara berjemaah dan alhamdulillah kita dihiasi pula dengan majlis ilmu, majlis tazkirah, ingat mengingati dan mudah-mudahan hati kita sentiasa terpimpin terus berada di jalan yang lurus sesuai dengan doa yang setiap hari kita baca. Apa doa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi mudah-mudahan kita akan terus berada di jalan yang lurus ini sehinggalah Allah takdirkan kita untuk bertemu dengannya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan berbincang tentang tafsiran dari surah Al-An'am, iaitu wasiat Allah. Jadi kali ini saya akan memfokuskan kepada tafsiran yang kita namakan tafsir maudhu'i. Maudhu'i ini maksud dia apa? Bertema. So perbincangan kita bertemalah, bertopik. Kadang-kadang ada perbincangan ataupun kuliah ataupun tazkirah dia berdasarkan surah tafsir surah Yasin, tafsir surah Waqiah. Cuma yang ni saya cuba bawa tafsir maudhu'i. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, setelah beberapa lama lah kita tak dapat bersemuka, Allah tarik nikmat solat berjemaah di masjid. Boleh solat berjemaah masih kita solat dengan keluarga. Tapi adalah juga hikmah dia. Hikmah dia kita sentiasalah menghadap isteri kita, menghadap anak kita dan lebih dekatlah hubungan kekeluargaan. Jadi setiap sesuatu yang Allah takdirkan tu memang tak ada keburukan, tak ada sia-sia. Itu sebab orang beriman ni dia sangat beruntung. Apa jua yang datang, dia beruntung. Benda tu mengembirakan dia, dia bersyukur. Benda tu menyedihkan dia, menyukarkan dia, dia bersabar. Jadi kesudahannya dua-dua untung. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak rebut. Kita tak nak apabila datang ujian, dia menempelak, dia marah. Kalau datang nikmat pula, dia takabur, rasa diri dia yang hebat. Itu na'udzubillah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi gembira juga dapat bertemu dengan tuan-tuan puan-puan semua, masya-Allah. Yalah, kadang-kadang kita terfikir ada sempat ke lagi kita nak bertemu ni, ada ke ruang lagi untuk kita berbincang-bincang, sempat ke lagi kita nak beribadah, nak memuji Allah. Alhamdulillah ramai yang sini wajah-wajah yang saya kenalilah. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, 10 wasiat Allah ni, surah Al-An'am ayat 151 hingga 152. Okey, jadi ayat ni agak panjang, jadi saya fokus terus kepada terjemahan katakanlah, qul ta'alau, katakanlah, marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, iaitu apa dia? Alla tusyriku bihi syai'a.
Okey. Ni wasiat yang pertama. Janganlah kamu mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Okey, yang pertama. Yang kedua, apa Allah pesan kepada kita? Wabil walidaini ihsana. Dengan kedua ibu bapa kita berbuat baik. Okey. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum. Jangan membunuh anak-anak kamu min imlaq. Kerana apa? Takut kemiskinan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tengok yang pertama. Yang pertama tadi, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, syirik ni bila sebut dia perkataan syirik ni, kita akan faham menduakan Allah. Macam mana? So ada dua bentuk. Yang pertama syirik jali. Yang kedua syirik khafi. Syirik jali insya-Allah Allah pelihara kita. Kan? Kita taklah seperti yalah kan macam kaum lain kan, dia menduakan Allah kan, dia mengatakan Allah itu tiga, dia atau dia menyembah, itu secara jali, nyata, jelas. Bila kita nampak ini bukan orang beriman, jelas kan. Yang satu lagi yang kita bimbang, syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Sama macam kita kan, dia pun solat kan? Dia pun kadang-kadang bagus kan, tunaikan zakat, bersedekah kan? Tapi ada kan perasaan tidak bulat penyerahannya kepada Allah kan, bergantung dengan manusia. Macam mana tu kan? Kita boleh tak minta tolong dengan manusia? Boleh kan, tapi kita tak bergantung kepada dia, kita minta tolong. Dan keyakinan kita letak kepada Allah. Maknanya orang tadi pun sebenarnya perantara aje. Orang tu tolong kita, katalah kita susah sangat kan, ya Allah bantulah ya Allah, tiba-tiba ada orang datang bagi kita sumbangan RM1,000. Kan? Telefon sana, telefon sini, call adik, call abang, semua buat tak tahu. Engkau ni memang minjam aja. Kan? Dia dah kenal kita kan. Tapi ni kawan, tiba-tiba kita call, okeylah saya transfer. Jadi kita ucap terima kasih, dan kita kembali kepada Allah kan. Allah lah yang memberi, manusia tu pun antara je. Okay? Jadi kalau kita bergantung sepatu-patu pada dia, sampai tahap kadang manusia ni kan, dia sembah kan, dia ciumnya kaki orang tu kan. Jadi itu dah jatuh kepada, daripada syirik khafi pun boleh sampai ke jali. Okey. Dan yang biasa berlaku tuan-tuan puan-puan ialah sifat riya. Ini yang kita risau. Allahu akbar. Sifat riya ni penyakit yang akan jatuh kepada siapa? Kepada orang yang lebih dari orang lain. Kan? Cuba kita suluh diri kita, ya Allah, memang kita ni banyak Allah bagi kelebihan. Bila kita lebih tu, maka datanglah kan bisikan-bisikan, kan, kau ni memang bagus, kau ni hebat, kau ni pemurah kan. Kan, semayang masya-Allah, biasa soft depan aja kan. Belum azan lagi, setengah jam awal dah sampai. Jadi perasaan tu dia datang, bisikan tu kan. Sebagai manusia normal sebenarnya, bisikan tetap ada, sebab musuh kita nyata. Syaitan tu memang musuh yang nyata, dan dibantu oleh nafsu. Kenderaan syaitan kan, kenderaan dia, syaitan ni dia power kerana dia ada nafsu. Kalau tak ada nafsu, dia tak ada power sebenarnya. Apa bukti dia tuan-tuan? Buktinya kalau kita terbaring kan, kenderaan kita dah lemah dah. Setan bisiklah macam mana pun, tak boleh, kita dah lemah. Kan? Tapi cuba bayangkan, tengah kuat, tengah sehat,
kan. Syaitan bisik, tu. Kan. Tak kira lah apa yang kita seronok. Kalau kita seronok dengan duit kan, kita akan dibuai dengan benda tu. Kalau kita seronok dengan wanita, pantang ada, dahi licin lalu, Allahu Akbar kan, kita dah lain macam. Sebab apa? Kita kuat, kita bertenaga. Cuba bayangkan masa tu dah lemah, datang kan bidadari depan mata, kita pun buat tak tahu. Kan, sebab kenderaan kita dah tak kuat. Jadi nafsu bisik, syaitan bisik kan, bagi nasihat tak ada makna. Jadi tuan-tuan, sebenarnya syaitan ni dia bergantung dengan nafsu kita. Bila nafsu kita berjaya kita tundukkan, berjaya kita jinakkan, daripada seekor harimau dah jadi seekor lembu nafsu kita ni kan. Boleh tepuk-tepuk, boleh naik atas dia. Maksud dia alhamdulillah lah tu. Macam tuan-tuan lah ni, alhamdulillah kita boleh kontrol kan. Jadi kaedah kita kontrol, kita cari jalan yang halal. Itu kaedah kontrol. Okey, jadi bila sebut bab syirik, yang kita bimbang ni itulah tuan-tuan, bab syirik khafi. Perasaan kita tu Allahu Akbar. Jadi bila datang perasaan tu, apa yang patut kita buat? Bila datang bisikan, bila datang perasaan, kita rasa syok, Allahu Akbar. Bila orang puji kita syok kan, so kita kembalikan kepada Allah. Allahu Akbar. Sebenarnya aku ni tak ada apa-apa. Tak payah cerita kat orang, tak apa, kita bisiklah hati. Sebenarnya Allah yang bagi kan. Kadang-kadang kalau fikir balik, aku ni duit banyak, macam tak logik, macam mana duit aku ni banyak kan. Rupanya, contohlah kan, contoh, kita ada sebidang tanah. Dulu kita beli tanah tu nilainya 10,000 je. Tiba-tiba kerajaan nak buat jalan kat situ dan dinilaikan 1 juta. Kan? Allahu Akbar. Daripada 10,000 jadi 1 juta. Mudah je Allah nak bagi. Jadi cepat-cepat kita kembalikan kepada Allah. Apatah lagi benda lain kan? Itu kita nampak kan. Saya bagi contoh benda yang jelas, nyata. Benda lain sebenarnya diri kita ni, apa yang kita ada. Kan, tuan-tuan perempuan panggil saya ni kan, contoh kan, Tuan Haji Salahuddin panggil saya ceramah malam ni. Sebab apa? Saya boleh bercakap. Bayangkan Allah tarik lidah saya daripada berkata-kata kan, modal lidah ni, modal suara yang Allah punya ni, Allah tarik. Allahu Akbar. Orang dah tak pandang dah kita. Jadi tuan-tuan perempuan, bila datang perasaan tu, kita kembali cepat. Datang itu normal. Jangan rasa aku ni jahat Sikit datang perasaan, normal. Tapi kita sedar, kita berjaya patah balik, kita kembali kepada Allah. Itu yang dikatakan kita kembali nampak Allah, jangan nampak benda lain. Okey, itu bab yang pertama, wasiat yang pertama. Jadi banyak wasiat kan, jadi saya ambil sikit-sikit je lah. Yang kedua tadi, apa pesanan yang kedua? Wabil walidaini ihsana, dengan kedua ibu bapa. Rebutlah peluang ni, buat baiklah. Allahu Akbar. Saya masih ada ibu kan. Ni dah boleh merentas ni, jom kita balik kan. Kalau tuan-tuan perempuan ada ibu, ada ayah kan, hiburkanlah mereka kan. Dan sebenarnya depan saya ni pun kebanyakan ibu dan ayah kan. Jadi tuan-tuan perempuan saya rasa sedang menikmati kan, di usia tua kita ni. Bolehkah saya sebut usia tua kan? Usia bapa-bapa ni atau usia datuk-datuk ni, mudah-mudahan kita menikmati kan, ada anak-anak yang soleh, yang ambil berat tentang kita. Yang paling penting, yang doakan kita. Itu yang paling penting kan. Mungkin dia tak sempat nak telefon selalu kan, tapi lepas solat dia mana dia sentiasa dia angkat tangan kan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina kan, kedua ibu bapaku. Maknanya itu memang amalan harian dia. Alhamdulillah. Kalau ada begitu, bersyukurlah kita kan. Dan apabila kita meninggal nanti, doanya, amalannya akan sampai kepada kita.
Okey, yang seterusnya, okey, antara dalil berbuat baik kepada ibu bapa ni redal Rabb fi redal walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Keredaan Tuhan terletak kepada keredaan kedua ibu bapa, dan kemukaan Tuhan terletak kepada kemukaan kedua ibu bapanya. Dia benda yang Allah bayar cash kan, derhaka kepada ibu bapa, Allah bayar cash. Kalau buat dosa lain tu mungkin tak nampak kat dunia bayarannya kan, kita kena azab nantilah, dalam kubur dah mulalah kena kan. Tapi kalau ibu bapa ni, kalau kita menyakitkan hati, di dunia kita dapat. Kalau kita gembirakan dia, di dunia juga kita dapat. Jadi rugi orang yang tak ambil. Orang yang ada ibu bapa kan, tetapi dia tidak menggunakan ibu bapa untuk mendapat keredaan Allah. Okey, dalil yang lain, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Okey, banyak kan tentang berbuat baik kepada ibu bapa. Satu hadis daripada Abu Usaid Malik bin Rabi'ah, dia berkata, ketika aku berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang daripada kaum Ansar lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah yang dapat aku lakukan untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaku setelah mereka meninggal? Okey. Ni kalau meninggal macam mana nak buat? Baginda bersabda, ada 4 perkara yang dapat kamu lakukan. Ada 4 perkara. Kan kebanyakan kita ni ibu bapa dah tak ada lah kan, kebanyakan kita ni. Baginda bersabda kan, 4 perkara tadi apa dia? Iaitu mendoakan kedua-duanya, memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Okey, doa. Lepas tu kita minta keampunan. Melaksanakan janji-janjinya. Kalau kita tahu ibu bapa kita ni ada janji yang tak tertunai lagi, kita yang cuba tu naikkan kan. Mungkin dia pernah cerita dengan kita, itulah tanah yang ada tu, ayah harap kau naikkanlah kan nanti, buat apa, madrasah ke, buat sekolah atau buat surau kan. Dia pernah cerita kan. Ataupun dia pernah berjanji dengan orang, kita tahu dia pernah berjanji dengan jiran ni nak buat sekian-sekian, kan. So kita cuba tunaikan. Seterusnya menghormati teman-teman kedua-duanya. Kan, kalau kita tahu ayah kita, ibu kita ada kawan baik, ziarahlah kan. Tapi itulah susah juga nak buat benda ni kan. Kita masa ayah ibu kita hidup, kita tahu bila raya tu dia akan pergi rumah siapa. Ni saya cerita diri saya sendirilah kan. Kita tahu memang rumah ni yang dia bawa. Tapi lah kita ni bila dah kahwin dan sebagainya, nak pergi, nak follow balik, Allah memang tak, kadang tak sempat. Tapi maksud dia kita cuba. Kalau tak dapat setiap tahun pun ada ketikanya kita ziarah. Kerana orang tu bagi dia sangat besar, bagi ibu dan ayah kita. Okey, jadi 4 perkara tadi. Ini kita cuba buat. Yang pertama, kita doakan dia. Yang kedua, kita mohonkan keampunan. Yang ketiga, kita tunaikan janji. Dan yang keempat, kita menziarahi. Kita kekalkan persahabatan sahabat yang dia sayangi, dia selalu sebut kan, dia selalu ziarah. Itu kita kena teruskan. Okey, yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Okey, apa maksud dia? Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan kan? Kita rasa cerita ni cerita zaman dulu kan, kisah Sayyidina Umar kan. Tapi rupanya zaman sekarang ni banyak dah. Kan? Lebih profesional lah dan tersembunyi. Kan? Betapa ramai orang yang kan
Bila dah mengandung contohnya kan, dia gugurkan, ramai sebenarnya. Jadi itulah kan, kita yakinlah kan, kita yakin sebenarnya rezeki itu dari Allah. Okey, yang seterusnya, yang keempat, larangan melakukan perbuatan keji. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Fawahish ni, perkara keji ni banyaklah kan, benda kejahatan, tapi fokusnya lebih kepada perzinahan. Kan benda-benda yang melibatkan laki perempuan ni, perkara yang diistilahkan fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jadi kita mohonlah kan, mohon untuk diri kita, mohon untuk keturunan kita, anak-anak kita, moga Allah lindungi. Mungkin kita selamat, alhamdulillah, tapi sangat membimbangkan anak-anak kita. Allahu akbar, kita mohonlah, sebab mereka sangat terdedah kan, benda-benda tak elok ni. Allahu akbar kan, diklik-klik je. Zaman sekarang ni semua online kan, terpaksa PDPR. Bila PDPR belajar, kita terpaksa bagi handphone. Saya tak cerita tuan-tuan, saya cerita anak saya sendirilah. Bagi handphone seorang satu. Kalau tidak kan tak boleh. Masa bila kita nak kawal? Bila dia pegang handphone tu, masa bila kita nak kawal? Tak boleh kawal. Jadi kita boleh apa? Boleh pesan. Pesan ibu beribu-ribu. Pesan wahai anak kan, jaga kan, jangan tengok benda tak elok kan. Kadang-kadang bukan dia buka pun. Jahatnya handphone, internet ni kan, dia tak buka pun, dia tiba-tiba benda tu lalu depan mata dia. Lalu kan, yang tadi tu syaitan tu dah memang tunggu je kan. Lepas tu bila dia dah lalu tu, nafsu pun datang. Benda-benda macam ni yang kita bimbang. Itulah kita mohon kan, semoga keturunan kita Allah pelihara kan. Sangat menakutkanlah kan, kes dah macam orang kata tak boleh nak kontrol lah kan. Okey, seterusnya yang kelima, larangan membunuh jiwa tanpa hak. Okey, ini insya-Allah lah, ini kita tak ada lah kan sampai tahap nak bunuh orang tu. Insya-Allah Allah pelihara, tak ada sampai tahap tu lah. Okey, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Tapi ada perkataan illa bil haq. Boleh bunuh ni kan. Masa bila pula melainkan dengan kebenaran? Itulah kadang-kadang bila ada hukuman kan, qisas, contohnya bunuh dibalas bunuh. So kenapa dilaksanakan hukuman bunuh? Kerana dia pernah membunuh. Itu contohlah, itu yang dimaksudkan illa bil haq. Tapi kalau saja kan kita bergaduh kan, itu sebab tuan-tuan perempuan, apabila kita marah ni kita kontrol kan. Dua orang yang bergaduh, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh, dua-dua masuk neraka. Kita duk ingatkan yang bunuh je kan, rupanya yang kena bunuh pun masuk neraka. Sebab apa? Kembali kepada asbab. Apa sebab dia? Sebab bergaduh. Itu sebab sebelum kita nak pergi jauh bergaduh ni, kembalilah ingat kan, tak apalah kan, kita bersabar, kita tenang kan, kita carilah kaedah yang jangan sampai tahap terjebak kepada kes yang luar biasa lah. Yalah sekarang ni bila manusia diuji kan, dengan pandemik ni, dengan ramai dibuang kerja kan, memang ramai sangatlah orang bergaduh. Saya 2 hari lepas di sekolah saya tu, belakang tu kan bangunan kan, dia jerit daripada bangunan tu sampai ke bangunan sekolah saya, pada pagi sampai tengah hari kan. Tak tahulah dia bergaduh dengan siapa, dengan isteri ke, tapi itulah faktor macam-macam lah kan, tekanan kan. Jadi mudah-mudahanlah Allah peliharalah kan, Allah selesaikanlah masalah kan.
Kalau dia berhutang, mudah-mudahan ada jalan penyelesaian untuk dia tunaikan hutang kan. Jadi itulah, apa-apa hal pun kita kena berlapang dada, kena mohon dengan Allah kan. Minta Allah bantu kita. Ya. Bunuh binatang. Oh, bunuh binatang. Jadi binatang ni pun makhluk kan? Makhluk Allah kan? Kecuali binatang yang bahayalah kan. Kan dia sebelum dia bunuh kita bunuhlah dia dulu kan. Kalau jengking ke lipan ke, kita tahu dia tu memang bahaya. Ular kan. Tapi ada pendapat pula kan, kalau kita jumpa ular ni dalam rumah, kita halau dia keluar. Sebab kadang ular ni ada yang jelmaan jin kan. Jadi kita halau lah. Tapi kalau yang macam kala jengking kan, lipan tu kita bunuh. Tapi kalau binatang, contoh lembu masuk kebun kita kan, kita tembak lembu tu kan. Jadi kaedah dia sebenarnya selesaikan dengan manusia. Carilah tuan dia kan. Kalau dah tak jumpa tuan itu, kita tangkap je lah lembu tu. Tangkap kan, nanti tuan dia datang lah. Tapi manusia ni gitulah, kadang-kadang bila dah kena tangkap tu, dia tak ngaku dah lembu dia kan. Dia kata ni orang lain punya, kau nak ambil lah. Tak apalah kalau gitu kan. Dia dah bagi, kita ambil lah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, itu yang kelima kan, jangan membunuh jiwa. Seterusnya, pesanan seterusnya, wasiat Allah agar manusia berfikir. Jadi maksudnya kita ni dalam sesuatu nak buat sesuatu ketetapan, keputusan tu kena tenang kan. Tenang, berfikir dahulu. Itu sebab kenapa dalam contoh bab kita marah dengan isteri lah kan, kenapa talak ni milik suami, bukan milik wanita kan. Kalau hari ni perceraian berapa ribu dalam 2 tahun ni, 70,000 kan. Dalam 2 tahun pandemik ni 70,000. Kau tak silap saya lah, keluar surat khabar baru ni kan. Okey, itu lelaki. Agaknya kalau talak ni orang perempuan yang pegang 700,000 agaknya kan. Dia marah kan, normal kan. Wanita tu dia marah tu normal kan. Jadi kita ni bagi lelaki ni kita lebih tenang, lebih rasional kan, dan kita tahu macam mana nak memujuk isteri kita kan. Jadi itulah hikmah yang Allah tetapkan untuk kita manusia ni. Allah yang cipta kita kan, dan Allah tahu bagaimana kita boleh mengatur dan menguruskan rumah tangga. Okey, yang seterusnya ayat 152. Okey, yang ini mungkin tuan-tuan perempuan pun banyak lalui yang ni. Wala taqrabu malal yatim. Janganlah mendekati kan? Jangan dekati harta anak yatim kan. Allah guna istilah jangan dekati kan? Bukan Allah kata jangan ambil, la ta'khudh, tak. Tapi Allah guna jangan dekati, menunjukkan bahawa kan, bahaya kan. Bahaya apabila kita ambil harta anak yatim ni. Maksud dia kena teliti. Boleh tak kita menguruskan? Sangat bagus sebenarnya. Sangat bagus kalau kita ada saudara, ada anak buah dah jadi anak yatim kan. Kita uruskan, masya-Allah. Memang sangat bagus. Tetapi yang payahnya nak adil kan. Kadang kita rasa kita dah majukan, dah kaya kan, bila sampai umur 18 kita tak nak serah. Bila dia dah matang kan, 18 ke, atau kita test dia, 18 tak cukup matang lagi, test umur 20 kan, bagi dia 5,000, sehari habis. Tu maksudnya tak boleh urus lah kan. Kita bagi dia 10,000,
Tengok dia urus, dia belanja dengan elok, lepas tu dia boleh kembang lagi. Itu dia dah cukup matang. Sampai tahap tu kita serahkan. Yang payahnya tuan-tuan, kat sinilah yang payahnya. Kita dah tahu dia dah matang, tapi kita tetap nak pegang, kita tetap nak ambil manfaat. Boleh tak kita ambil manfaat? Boleh, kan? Untuk menguruskan tadi memang boleh. Dan ramai pun orang macam-macam, kan? Pusat rumah amal, kan? Mengambil tugasan inilah, menguruskan anak yatim ni. Tapi yang kita bimbang, bila sampai satu tahap dia dah mampu, kita masih nak pegang. Itu yang kita bimbang. Jadi kalau kita, Allah bagi peluang menguruskan harta anak yatim ni, bila sampai tempoh masanya, ada ayat dia apa? Illa billati hiya ahsan. Maksudnya kita uruskan dengan keadaan yang lebih baik, sangat bagus, hatta yablugha asyuddah. Kan? Hatta yablugha asyuddah. Maksudnya bila dia dah sampai tahap matang, dia boleh urus, maka kita serahkanlah kepada anak yatim tadi. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kemudian jika kamu nampak daripada keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Jadi kalau orang bijak tak perlu tunggu umur 25, kan? Kalau dia dah matang umur 15, 16, kita tengok bagus ni anak buah aku ni, maka kita bagilah kepercayaan untuk dia uruskan. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kewajipan terhadap anak yatim ni banyak. Okey, satu lagi hadis saya bacakan maksudnya, aku dan penjaga memberi perlindungan kepada anak yatim seperti ini di dalam syurga. Apa maksud seperti ini tu? Jadi Rasulullah tunjukkan dua jari dia. Berkata Malik, baginda telah mengisyaratkan dua jarinya, iaitu dengan merapatkan jari telunjuk dan jari hantu. Jari telunjuk dan jari hantu. Maksudnya sangat rapat. Sangat Rasulullah sangat mengambil berat, sangat menjaga kebajikan. Jadi untung tuan-tuan perempuan yang Allah bagi peluang jaga anak yatim ni, memang untung. Dapat lagi kita menguruskan, contoh kita ada NGO, kita ada persatuan, kan? Dan orang bagi kepercayaan kepada kita, alhamdulillah, kan? Jadi kalau kita boleh tunaikan tu, masya-Allah, itulah amal soleh. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, amal soleh, kan? Amal soleh ni dia ada dua bentuk. Satu yang kita sekarang hari ni, majlis ilmu ni amal soleh, kan? Satu lagi kita sembahyang sunat, kan? Kalau sembahyang wajib tu fardu. Cuma kita sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, kan? Itu bagus. Tetapi yang lebih bagus, yang kadang kita tak perasan, ialah hablum minan nas, amal soleh yang kita berhubung dengan manusia. Sebab apa? Contohlah, kan, kita ni Allah bagi kelebihan, Allah bagi kita kekayaan, Allah bagi kita ilmu, dan kita boleh uruskan dengan baik, kita boleh bantu dia. Itu lagi lebih besar. Kenapa saya kata itu lebih besar? Saya bagi contoh mudah aja tuan-tuan. Katalah tuan-tuan ada duit, tuan-tuan jaga anak yatim kat rumah, anak buah lah duduk sekali, kan? Tuan-tuan bagi dia makan, kan? Apa kita makan tu yang dia makan. Dia membesar dan dia menjadi insan yang hebat. Kadang-kadang orang tu lebih bertakwa daripada anak kita, kan? Kita tak tahu takwa ni anugerah Allah. Dia lebih baik daripada anak kita, dan dia tu bukan darah daging kita, tapi kita bagi dia makan. Bayangkan darah yang mengalir, segala tindakan dia tu, yang dia buat tu, kita yang dapat pahala. Kan? Kalau kita semayang tadi, yalah kita semayang setakat kita mampu, tahajud, kan? Lepas tu kita penat. Tapi yang budak muda tu kalau seorang, dia buat kebaikan, lepas tu dia kahwin, dapat anak, anak dia pun soleh. Bayangkan, tak habis tuan-tuan makan, kan? Kita nanti dalam kubur,
Mana datang ni? Pahala ni kan. Anak kita pun dah mati dah. Rupanya ada anak yatim yang kita bela, atau tak semesti anak yatim kan, atau ada orang miskin kita bantu dia belajar tak ada yuran. Tuan-tuan perempuan kalau ada nak bagi sumbangan yuran contohnya, boleh. Sekolah saya ni ada juga pelajar yang susah kan. Baru ni minggu lepas dia pelajar tingkatan 6. Sekolah saya ini sekolah tahfiz, SMK Agama Putrajaya. Dia pelajar tingkatan 6 ni masuk bulan 7 baru ni. So dah PDPR lah. Maksudnya dia dah belajar secara online. Tiba-tiba bila kerajaan kata dah boleh masuk sekolah, ayahan ni dia kena masuk sekolah. Masuk asrama lah. Tiba-tiba maknya call kan, beritahu kepada kawan saya, cikgu lah, dia mungkin tak boleh nak datang. Kenapa? Dah hidup belajar bagus, dah hafal 30 juzuk pun. Anak murid saya yang masuk tingkatan 6 ni, dia murid yang dah hafal kebanyakan, cuma dia ambil STP tahfiz. Kan? Okey. Rupanya bila tanya, memang rupanya keluarga susah kan. Dan isteri saya pun memang mengajar pelajar ni. Dia kata bila buka kamera tu memang nampaklah rumah dia tu uzur rumah dia. Kan? Dhaif lah rumahnya, nampak papan kan. Jadi orang macam ni yang kita nak bantu. Jadi bayangkan dengan bantuan kita tadi, kita bagi contohnya RM100 kan, dan dia makan. Dengan makan tu jadi setitis darah. Setitis darah je, bukan banyak kan. Setitis darah yang mengalir dalam badan dia, masya-Allah. Kan? Dan dia buat baik. Selagi dia buat baik, kita dapat pahala yang berpanjangan. Jadi tuan-tuan, rebutlah peluang sedekah. Itu sebab ada ayat Quran kan yang maksudnya bila kita nak mati ni, dah nazak ni, masa nak nazak tu lah, kita merayu ya Allah, ya Allah, merayu masa tu. Sebab apa? Kita dah nampak dah laluan kita. Ketika nazak kita dah nampak syurga neraka ni. Masa tu kita merayu ya Allah, bagilah ila ajalin qarib, bagilah, tangguhlah kepada satu masa sikit dia. Ila ajalin qarib, bagi sikit dia, bagilah 5 minit ke, aku nak bangun, nak keluarkan duit ni, nak sedekah. Nak sedekah RM100, RM1000, atau nak tulis wasiat, anakku ni, aku banyak getah ni, pastikan jangan kau berebut tapi kau bagi dekat contohlah kan, rumah anak yatim ni, bagi. Kita nak cakap tu je. Lepas tu kita janji dengan Allah apa? Fa asaddaqa, kan, aku akan bersedekah, dan aku ingin menjadi orang yang baik. Macam tu. Begitunya kan kita ni. Jadi itulah tuan-tuan, saya nasihat diri saya sendirilah, bukan nasihat tuan-tuan aja kan, diri saya sendiri. Kadang-kadang kita pun lupa. Sedap cakap kat depan ni, orang yang cakap kat depan ni lagi kena ketuk nanti. Oh, kau pandai cakap kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Oh, sedap ajak orang bersedekah tapi dia kedekut. Kan? Maka besarlah kemukaan Allah. Kabura maqtan indallah, di sisi Allah, an taqulu, kamu bercakap tetapi tak cakap tak serupa bikin. Jadi tuan-tuan, apa yang kita bincangkan dalam kuliah maghrib ini atau tazkirah ini ialah sebenarnya kita saling ingat mengingati kan. Mudah-mudahan Allah bantu kita kan, Allah bagi kita ruang, bagi sempat masa lagi nak buat baik. Memang kan kadang-kadang macam ni, bila majlis ni kan, kita pun bersemangatlah nak tolong ni, bersemangatlah nak infak dan sebagainya. Tapi bila nak keluar tu tiba-tiba Allahu Akbar kan. Masa tu lah terfikir, Kang nak call, nak duit lah, Kang nak hantar ke kampung tak cukup lah. Macam-macam bisikan yang datang. Kan? Setan kan, kerja dia itulah, dia bisik kat kita, dia was-waskan kita, dia ragukan kita. Jadi tuan-tuan puan-puan ni rahmati Allah. Jadi mudah-mudahan kita mengambil peluang kan. Iqtanim khamsa qabla khamsin. Rasulullah berpesan kan. Mudah-mudahan dengan nyawa yang ada, masa yang ada ni, kita terus membuat kebaikan. Okey, jadi boleh satu lagi ke? Pesanan seterusnya,
Okey, yang seterusnya ialah menyempurnakan timbangan dan sukatan ketika proses jual beli. Kalau kita berniaga kan, orang mukmin yang berniaga yang adil ini, yang betul sukatan timbangannya, alhamdulillah memang ahli syurga. Tuan-tuan, kita beli kita tengok sangat ke? Tak tengok pun. Kan? Beli kat pasar raya tu lagilah. Kena tengok-tengok RM500. Bayar aje, kan? Cash ke, credit card ke, tak check pun. Tapi bila kat rumah kita tengok, salah ni, kan? Tapi berapa orang yang check? Jadi bayangkan, mana dia kalau nak menipu dalam niaga ni, masya-Allah, memang mudah sangatlah. Mudah sangat. Contohlah, kalau kita kontraktor lakilah kan, nilainya 300,000. Begini, tapi hakikatnya bukan 300,000, 100,000 je. Kan? Setahun dah roboh dah. Jadi itulah tuan-tuan, puan-puan. Itu sebab orang yang adil ni, masya-Allah. Azan kita. Okey, sedikit lagi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi yang ketujuh tadi ialah adil, kan, sukatannya. Seterusnya, wa idza qultum fa'dilu. Kita adil di dalam berkata ataupun menetapkan sesuatu hukuman dan tindakan. Wa bi ahdillahi aufu, kan? Dan seterusnya kita menunaikan janji taat setia kita dengan Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya kita dah di alam, kan, sebelum lahir lagi kita dah berjanji dengan Allah.
kan, berjanji untuk menjadi hamba yang taat. Tetapi apabila kita berada di alam yang nyata, banyak sangat godaan, banyak sangat benda yang melalaikan, kan, apabila kita lupa, maka kan, kita pun dah tak menjadi hamba-Nya yang soleh, kan. Tapi bila kita diberi peringatan, kita datang majlis ilmu, ada kawan-kawan yang baik memberi pesanan, maka kita pun kembali ingat. Jadi kita tunaikanlah kewajipan kita, apa yang kita telah janjikan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hari-hari kita baca, kan, sesungguhnya solatku, kan, ibadahku, inna salati wa nusuki wa mahyaya, kehidupanku dan kematianku hanyalah untukmu Allah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, rasanya cukup sekadar itu untuk sesi ingat mengingati. Kita berpesan-pesan ke arah kebaikan, berpesan-pesan dengan kesabaran. Mudah-mudahan Allah kukuhkan iman kita, dan mudah-mudahan kita terus berada di jalan yang lurus, kan, terus sampailah nanti Allah cabut nyawa kita. Ampun maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.